Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, insyaAllah hari ni kita akan meneruskan perjuangan kita memburu A+ basic account. Okay, so modul 2 ialah pasal klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Klasifikasi akaun iaitu jenis-jenis akaun lah. Okay, dan persamaan perakaunan. Okay, dalam bab ini murid akan boleh akhir pengajaran nanti mengenal pasti komponen dalam akaun perdagangan, ya, akaun perdagangan dan untung rugi. Apa itu akaun perdagangan untung rugi, dan mengenal pasti komponen dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, ini dia komponen akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan. Apa itu akaun? Yang pertama, ya, akaun merupakan ringkasan urus niaga. Ringkasan urus niaga yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Akaun ialah ringkasan urus niaga yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Dalam satu akaun itu kita akan merekod tarikh, urus niaga, butiran, amount. Okey, itu adalah akaun. Okey. Apa itu penyata pendapatan? Penyata pendapatan adalah penyata yang menunjukkan prestasi keuangan. Penyata pendapatan ialah yang menunjukkan prestasi keuangan sesebuah perniagaan bagi satu tempoh perakaunan. Katalah 1 Januari hingga 31 Disember. Okey, setahun. Okey, kita nak tengok prestasi perniagaan kita. Kita nak tengok ke prestasi keuangan kita. Kita akan rujuk penyata pendapatan. Apa itu penyata pendapatan? Dia ada dua, iaitu akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Akaun perdagangan ini akan bercerita pasal jualan bersih, kos jualan, akhirnya dia akan dapat untung kasar. Itu apa yang ada dalam akaun perdagangan. Akaun untung rugi adalah berceritakan daripada untung kasar yang kita dapat, kita campur hasil, kita akan tolak belanja. Itu dia. Yang itu, ini dia. Akaun perdagangan dan untung rugi disediakan untuk menentukan untung kasar dan juga menentukan untung bersih. So, sebila kita nak dapat untung kasar? Semasa kita menyediakan akaun perdagangan, iaitu setelah kita jualan bersih kita tolak dengan kos jualan, dapatlah untung kasar. Daripada untung kasar itu, kita sambung pada akaun untung rugi, tambah hasil tolak belanja, dapatlah untung bersih. Itu dah dia penyata pendapatan. Bila kita sebut penyata pendapatan, akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Dalam akaun perdagangan ini, dia cerita pasal jualan bersih dan juga kos jualan. Dalam akaun untung rugi, dia bercerita pasal hasil dan juga belanja. Okey. Masa akaun perdagangan ni kita kira sebagai untung kasar. Untung secara kasar. Masa untung secara kasar tu, kita tak tolak lagi sebarang belanja dalam kedai. Belanja bayar sewa kedai, insurans kedai, apa lagi, iklan, promosi, semua-semua tu kita tak bayar lagi. Bila kita dah tolak semua, barulah kita dapat untung yang sebersih-bersihnya. Itulah komponen akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, ini contoh dia. Ini contoh akaun perdagangan yang dibuat untuk kedai kasut Lanyo. Okey. Jualannya, ni komponen jualan bersih. Komponen jualan bersih terdiri daripada jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Apa itu jualan? Jualan ialah hasil operasi lah. Hasil operasi perniagaan kita. Okey. Apa itu pulangan jualan? Dengar baik-baik. Pulangan jualan adalah pulangan barang yang kita jual. Kita dah pernah jual pada dia, lepas tu dia pulang balik sebab rosak ataupun salah saiz ataupun tidak memenuhi kehendak dia. So dia pulang balik. Kita panggil pulangan jualan. Pulangan jualan ini akan mengurangkan jualan kita tadilah. Kalau kita jual tadi 28,286, sekarang dia dah tak jadi jualan sebanyak tu sebab ada pulangan jualan. Apa dia pulangan jualan? Pulangan barang yang dijual. Pelanggan pulang balik barang yang kita jual sebab salah saiz, rosak. Okey, ia akan mengurangkan jualan bersih. So macam mana dapat jualan bersih? Jualan tolak pulangan jualan. Itu komponen apa? Komponen jualan bersih. Komponen jualan bersih ada 3. Jualan, tolak pulangan jualan, dapatlah jualan bersih.
Okey, next kita tengok komponen kos jualan. Komponen kos jualan kita. Okey, apa itu kos jualan? Kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Kita nak berniaga, kita kena beli barang dulu. Baru ada barang dalam kedai, baru boleh kita menjual. Betul? So, inilah belanja-belanja yang kita kena tanggung semasa untuk mencari barang untuk kita niaga. Termasuklah beli inventory. Inventory, kena cari stok lah dulu. Kena cari inventory dulu, stok dalam kedai. Betul? Lepas tu kita belian barang tu kan, barang niaga. Lepas tu pulangan belian ialah memulangkan barang yang dibeli kerana rosak. Tadi pelanggan pulangkan barang. Kita pun beli dengan orang, kemungkinan barang yang kita beli tu rosak. So, kita pulang balik barang yang kita beli. Okey, dan angkutan masuk. Angkutan masuk ialah kos yang belanja mengangkut barang yang kita beli masuk ke kedai. Itu angkutan masuk. Apa dia angkutan masuk? Belanja yang kita kena bayar untuk kos mengangkut masuk barang yang kita beli. Okay, kos-kos ini kita panggil kos jualan. Yang mana kos ataupun belanja yang kita tanggung semasa membeli barang niaga. So, kos jualan dia mula dengan inventory awal. Okay, campur dengan belian yang kita buat. Lepas tu kita tolak dengan pulangan belian. Apa pulangan belian tadi? Pulangan barang yang dibeli kerana rosak, salah saiz, kita pulang balik. So, belian kita akan berkurang lah. Dapatlah belian bersih. Belian yang kita beli tadi tu, kos dia bertambah sebab ada charge angkutan masuk yang kita kena tanggung. Okey, kos yang nak masukkan barang ke dalam kedai. So, harga belian kita bukan lagi 2283 tapi lebih. Sebab apa? Sebab kita terpaksa menanggung kos mengangkut barang itu masuk ke kedai. So, kos belian kita ialah 23023. Kos barang untuk dijual, kita akan campur kos belian dengan inventory awal. Apa itu inventory awal? Inventory yang tak habis jual tahun lepas akan jadi inventory awal untuk tahun ni. Itulah barang yang kita akan niaga nanti. Betul tak? Lepas tu kita tolak dengan inventory akhir. Apa inventory akhir? Inventory akhir tahun yang tak habis dijual. Kita kira balik, ada lagi inventory sebanyak 69,234. Jadi, bila kita tolak, dapatlah kos sebenarnya semasa membeli barang niaga iaitu 16,329. Macam mana dapat untung kasar? Jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Itu secara ringkas apa yang berlaku dalam akaun perdagangan. Okey, apa itu pulangan jualan? Pulangan jualan juga dikenali sebagai pulangan masuk. Kenapa pulangan masuk? Ialah pulangan barang tu masuk ke kedai balik. Barang yang rosak masuk balik ke kedai. Itu pulangan masuk, iaitu pulangan jualan. Macam ni dia nak masuk? Sebab kita dah jual, kemudian barang tu rosak, dia pulangkan balik, masuk ke kedai balik. Pulangan belian, apa pulangan belian? Pulangan memulangkan barang yang dibeli. Maksudnya kita dah beli barang tu, kita keluarkan dia. So, kita kenali sebagai pulangan keluar. Kita keluarkan dia dari ke kedai. Pulangan belian nama dia. Pulangan jualan atau pulangan masuk. Pulangan belian atau pulangan keluar. Itu namanya yang samalah. Okey? Boleh? Okey, next. Kita sambung dengan untung kasar. Untung kasar kita dah dapat 11,527. Okey, kita sambung dengan akaun untung rugi. Dalam akaun untung rugi, kita bercakap pasal hasil dan belanja, betul? So, untung kasar yang kita dapat tadi, macam mana dapat untung kasar tadi? Jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Untung kasar ni ditambah hasil. Mana komponen hasil? Yang mana diterima. Ada perkataan diterima, itu adalah hasil. Okey? Campur hasil, tolak semua belanja. Itu adalah komponen belanja. Diskaun diberi yang mengeluarkan perbelanjaan dalam kedai. Kadar bayaran ini bil elektrik lah. Bil elektrik, bil api, bil air, semua kita gabung, namakan dia kadar bayaran. Kita tolak bayar kadar bayaran. Upah pekerja, sewa kedai, faedah pinjaman. Kita buat pinjaman bank, bank kenakan faedah. So, untung kasar tambah hasil, tolak semua belanja. Okey, ini cara dia. Senaraikan belanja, kemudian dapatkan jumlah. Sebab kadang-kadang markah ada pada jumlah ni. Jadi untung kasar tambah hasil, tolak belanja, dapatlah untung yang sebersih-bersihnya. Okey, untung sebersih-bersihnya itu sebanyak 9,834. Okey.